Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamaria binti Said, memegang jawatan sebagai agronomis di syarikat GWG Rutapai Terengganu. Di sini saya ingin berkongsi mengenai penanaman betik di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, betik berasal daripada selatan Mexico dan dibawa masuk ke Filipina, kemudiannya dibawa masuk ke Malaysia. Betik banyak terdapat di negeri Johor, Selangor dan juga Perak. Betik masak enak dimakan sebagai pencuci mulut dan juga dijadikan sebagai jus dan juga sos. Manakala betik putih atau pemekar enak dijadikan rojak dan juga jeruk. Tanpa kita sedari, betik sebenarnya mengandungi kandungan vitamin C yang sangat tinggi, beta-karotin dan juga antioksida yang sangat baik untuk badan. Antara khasiat betik adalah untuk kesihatan mata, pencernaan, anti kanser dan juga awet muda. Betik merupakan tanaman singkat masa sederhana. Jangka hayat bagi betik adalah selama 1 hingga 2 tahun bergantung kepada pengurusan. Jenis pokok betik ialah jenis yang berkayu lembut dan cepat membesar. Jangka hayat ekonomi bagi betik adalah selama 2 tahun. Betik mempunyai bentuk buah yang lonjong iaitu hermaprodit dan juga bulat iaitu buah betina. Anggaran berat betik adalah antara 0.5 kg hingga 2.5 kg. Betik sangat sesuai ditanam di kawasan saliran yang sangat baik dan juga mempunyai keadaan yang lembap. Betik juga hidup subur di kawasan lapang dan mempunyai cahaya matahari yang mencukupi. Untuk peringkat penyemaian biji benih disemai di dalam tray dengan menggunakan pigmol sedalam 2 cm. Sebelum disemai, biji benih eloklah dirawat dahulu dengan menggunakan racun kulat. Biji benih akan mula bercambah selepas seminggu dan akan berada di dalam tray selama 3 minggu. Selepas itu ia akan dipindahkan ke dalam polybag. Selepas 3 minggu di dalam polybag, anak benih akan dipindahkan ke ladang. Untuk penyediaan tanah, kawasan tanaman perlu dibajak terlebih dahulu dan dinaikkan batas bagi mengelakkan air bertakung. Penggunaan kapur pertanian adalah digalakkan bagi mengoptimalkan pH tanah yang berasid. Untuk kesuburan tanah dan hasil yang lebih baik, baja organik perlulah diaplikasikan dan seeloknya dibiarkan 2 minggu sebelum proses menanam. Jarak tanaman yang disyorkan ialah 2 meter kali 3 meter. Bagi pengurusan tapak semayam pula, nisbah campuran tanah dan baja organik untuk polybag adalah 3:1. Untuk pembajaan, kita menggunakan baja NPK 15-15-15 iaitu 2 hingga 3 biji untuk setiap pokok dalam tray dan 5 biji untuk setiap pokok dalam polybag. Semburan racun kulat Previcure amatlah digalakkan untuk mengawal serangan kulat pada anak pokok. Semburan foliar seperti Atonic pula diperlukan bagi meningkatkan lagi pembesaran dan kesuburan pada anak pokok. Penjagaan yang rapi perlulah diaplikasikan semasa anak pokok masih di tapak semaian. Ini bagi memastikan anak pokok tersebut sihat dan bebas daripada penyakit sebelum dipindah ke ladang. Dalam proses pemindahan anak pokok, apabila anak pokok tersebut sudah mempunyai daun antara 8 hingga 12 helai, ia bolehlah dipindahkan ke ladang. Gali lubang sedalam 30 cm kali 30 cm lebar. Semasa menanam, gaul tanah bersama baja CIRP dengan kadar 150 gram hingga 200 gram bagi tujuan pengakaran yang baik. Kaedah penyiraman yang digunakan adalah secara titisan. Siraman air dilakukan pada setiap pagi dan petang selama 1 hingga 2 jam bergantung pada kondisi tanah dan cuaca. Program pembajaan. Untuk peringkat vegetatif, tabur NPK 15-15-15 setiap 2 minggu sekali dengan kadar 50 gram hingga 100 gram per pokok mengikut umur pokok sehingga pokok mula mengeluarkan bunga. Untuk peringkat berbunga dan berbuah pula, tabur NPK 12-12-17
setiap 2 minggu sekali dengan kadar 150 gram hingga 250 gram per pokok mengikut umur dan keperluan pokok. Untuk meningkatkan lagi kesuburan pokok dan memperoleh hasil yang berkualiti serta lumayan, semburan baja folia adalah amat disarankan seperti kalsium boron, mikronutrien dan juga Nutricare. Selain itu, baja organik juga adalah komponen yang amat penting bagi tanaman betik. Namun begitu, ia juga bergantung kepada struktur dan kondisi tanah tersebut. Antara serangan serangga perosak yang berlaku kepada betik adalah lalak buah, thrips, koya dan juga mites. Antara kawalan yang digunakan adalah dengan menggunakan racun piperone dan juga neem oil. Di antara serangan kulat yang terjadi kepada pokok betik adalah bintik daun, anthracnose, repuk akar dan juga repuk batang. Kawalan yang digunakan adalah dengan menggunakan racun kulat iaitu mancozeb, benomil dan juga copper hydroxide. Okey, di sini saya ingin menunjukkan salah satu serangan serangga perosak iaitu koya ataupun mealybugs. Okey, bila kita lihat di sini banyak putih-putih kesan mealybugs. Dan bila berlaku macam ni, dia akan bagi kesan kepada kualiti buah. Bagi tempoh mengutik hasil betik adalah 8 hingga 9 bulan selepas semai. Di dalam proses mengutik buah, indeks pemasakan buah amatlah dititik beratkan. Ini kerana untuk indeks 2 hingga 3, ia adalah untuk pasaran tempatan. Manakala indeks 1 hingga 1.5, ia adalah untuk pasaran luar negara. Jadi di sini saya akan menunjukkan contoh buah yang untuk pasaran luar negara, di mana dia adalah indeks 1 hingga 1.5. Lihat jalur di sini. Dan melihat kepada keadaan buah ini amat sesuai untuk dipasarkan ke luar negara. Manakala untuk pasaran tempatan, saya mencadangkan indeks 2 hingga 3, iaitu jalur kuningnya lebih terang dan jelas. Setelah buah diterima daripada ladang, buah itu akan dipilih mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh G-Fresh. Okey, setelah buah dipilih, kita akan mencuci buah dengan menggunakan air yang bersih dan kita akan merawat kulit buah dengan menggunakan klorin oksida. Kemudian buah akan dikeringkan dan akan dipakaikan dengan menggunakan jaring buah bagi mengelakkan buah tersebut daripada rosak dan juga lebam. Dan setelah itu buah akan digrade mengikut saiz dan timbangan berat sebelum dimasukkan ke dalam kotak.
Okey, setelah buah siap dipak di dalam kotak, kita akan menghantar buah kepada pelanggan mengikut tempahan yang diperoleh.